Stadium tertutup Kompleks Sukan Sri Aman menyaksikan pertarungan sengit atlet tinju bersaing meraih pingat emas yang diadakan pada 16 hingga 23 Ogos ini. Stadium itu turut menjadi tumpuan orang ramai bagi peminat sukan tinju, terutamanya warga Sarawak sendiri. Malah bahagian Sri Aman juga telah terkenal dengan sukan itu yang menjadi tempat lahirnya jago tinju Sarawak, Kilat Boy atau nama sebenarnya Delaniel McDillan Bond. Kontijen Sarawak akan menampilkan 15 atlet tinjunya pada Tamasya Sukma kali ini. Pada mulanya bahagian itu dikenali sebagai Semanggang sebelum namanya diubah menjadi Sri Aman pada tahun 1974 bersempena dengan peristiwa Deklarasi Sri Aman. Deklarasi ini berlaku apabila anggota Parti Komunis Kalimantan Utara PKKU yang dipimpin oleh Bong Kicok menyerah diri kepada pegawai kerajaan Sarawak dan perjanjian tersebut dimeterai oleh Ketua Menteri Sarawak ketika itu, Dr. Abdul Rahman Yaakob pada 21 Oktober 1973. Sebagai memperingati peristiwa tersebut, pada 19 Mac 1974, rumah rehat kerajaan yang dikenali sebagai Rumah Semanggang telah dinamakan semula sebagai Rumah Sri Aman. Walau bagaimanapun, penduduk tempatan tetap selesa dengan nama Semanggang sehingga Premier Sarawak, Datuk Patih Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg mengembalikan nama Semanggang semula pada 25 Oktober 2019. Burung merpati merupakan mercu tanda terkenal di Semanggang. Ia didirikan pada awal tahun 1990-an dengan struktur utamanya menampilkan 2 ekor burung merpati putih. Burung merpati yang dikaitkan dengan keamanan dijadikan simbol tugu ini sebagai peringatan terhadap peristiwa bersejarah Deklarasi Sri Aman. Tugu ini terletak berhampiran bulatan utama yang menuju ke pusat bandar iaitu lokasi peristiwa bersejarah tersebut berlaku. Sementara itu, Sri Aman juga tidak kurang hebatnya dengan hasil peninggalan sejarahnya tersendiri. Antaranya Kubu Elis yang dibina semasa zaman pemerintahan Rajah Brooke. Kubu Elis dibina oleh Rajah Charles Brooke pada tahun 1864 selepas kemenangan ke atas Rentap dalam peperangan tahun 1861. Kubu ini berfungsi sebagai pusat pentadbiran dan juga sebagai benteng pertahanan untuk menjaga keamanan di Sungai Batang Lupar. Sri Aman turut terkenal dengan program pelancongan tahunannya iaitu Pesta Benak. Pesta Benak yang diadakan di tebingan Sungai Batang Lupar telah diiktiraf Kerajaan Sarawak dan dimasukkan ke dalam kalender pelancongan negeri Sarawak. Benak adalah istilah tempatan di Sarawak yang merujuk kepada fenomena air pasang yang terjadi dengan gelombang beralun. Kejadian benak di Batang Lupar merupakan salah satu daripada 65 lokasi fenomena benak yang ada di seluruh dunia. Keajaiban fenomena itu menjadi tumpuan ribuan pengunjung setiap kali pesta benak dianjurkan dan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti menarik termasuk pertunjukan luncur benak dan regata. Legenda terkenal di kalangan penduduk tempatan itu diceritakan seekor buaya raksasa yang mengganas di Sungai Batang Lupar sekitar 1980-an adalah berasal daripada seorang manusia yang telah disumpah. Mitos masyarakat Iban percaya jelmaan makhluk raksasa itu mengganas kerana membalas dendam di atas kematian isterinya yang dibunuh musuh dan turut mengorbankan beliau sendiri. Banyak kejadian di Baham Buaya gergasi berlaku dan dipercayai sebagai bujang senang yang dikatakan mempunyai tanda belang putih di belakang sejak 1940-an lagi. Mitos dan legenda bujang senang hingga kini masih segar di ingatan penduduk Sarawak, khususnya masyarakat Iban di Batang Lupar, Sri Aman. Kesimpulannya, Sri Aman yang syarat dengan kisah sejarahnya dan legenda terkenal bujang senang merupakan salah satu destinasi wajib dikunjungi di negeri Sarawak. Berada di bandar itu seolah-olah menggamit kembali sejarah titik bermulanya keamanan negeri ini, susulan peristiwa pengganas komunis, menyerah diri dan Semanggang diubah menjadi nama Sri Aman. Kini Sri Aman semakin menikmati kemajuan dan perpaduan serta keamanan yang ada terus dipertingkat dan dipertahankan.